sejahtera. Jadi kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jap Okey, jadi kita dah masuk kepada topik yang terakhir, tapi topik ini sebenarnya tak adalah terlalu advance sangat. Cumanya topik ini kita just ulang kaji balik daripada linear factor, prime quadratic factor dan repeat linear factor. Cumanya kat sini 1.4 ni menunjukkan bahawa satu situasi apabila pecahan tersebut adalah improper fraction ataupun kita panggil sebagai dia punya degree ataupun kuasa dia ni untuk numerator ni lebih tinggi daripada denominator ataupun sama taraf. Jadi kan kita kena faham dulu pecahan tak wajar. Kita anggap pecahan tak wajar ni sebagai improper fraction. Sekejap Okey. Jadi kalau pecahan tak wajar ni kita bagi tahu sebagai improper Okey, contohnya 5/4 ni pecahan tak wajar. Kemudian kita ada lagi 3/2 dan seterusnya lah, mungkin 6/5 dan seterusnya. Okey, ini dalam bentuk nombor pecahan tak wajar. Maksudnya nombor yang atas kita panggil dia sebagai numerator. Atas ni kita panggil dia sebagai numerator, manakala bawah ni kita panggil dia sebagai denominator. Kalau atas ni lebih tinggi daripada bawah, maksudnya kita anggap dia sebagai improper fraction ataupun pecahan tak wajar. Jadi contohnya kalau pecahan dia sama sekalipun, contohnya 2/2, apa lagi 3/3, 9/9 dan seterusnya. Ini juga adalah pecahan tak wajar. Sebabnya bila kita dapat nilai 2/2, kita dapat nilai 3/3 dan seterusnya, kita akan tulis sebagai 1. Kan? Sebabnya kita ringkaskan. Kita ringkaskan dia sebagai pecahan biasa lah ataupun kita ringkaskan sebagai nombor bulat. Tapi kalau contohnya nombor atas ni lebih daripada denominator, masih lagi sama, kita anggap dia sebagai pecahan tak wajar. Kalau pecahan wajar dia terbaliklah, maksudnya pecahan wajar tu seperti 1/2, 2/4 dan seterusnya. Okey, ini kita anggap dia sebagai pecahan wajar. Dia berlawanan. Okey, jadi untuk soalan ni, untuk soalan partial fractions, kita juga mempelajari bahawa pecahan wajar dan pecahan tak wajar. Cumanya kita lihat dari sudut kuasa dia sahaja. Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Kita tak tahu pun nilai dia besar ke kecil. Yang kita tahu kuasa dia tinggi atau rendah. Yang itu je kita boleh baca. Jadi cuba kalau kita baca untuk example 1 ni. Okey, untuk kita baca example 1 ni, kita ada atas numerator. Okey, numerator kat atas ni kuasa 2 lah tertinggi. Kemudian bawah ni walaupun dia bagi dalam bentuk linear factor, kita kena tengok jugalah kalau linear factor ni kita combine dia jadi apa.
Ni linear factor ni kita combine jadi apa? Dia mestilah jadi kuadratik kan? Dia mestilah jadi X kuasa 2. Dia jadi X kuasa 2. Kemudian tolak X tambah X tambah 2X. So dapat tambah X lah. Okay. Kemudian tolak 2. Dia jadi macam ni lah something. Okay. Bila kita combinekan, kita kembangkan denominator ni. Okay. Ni denominator. Jadi kita akhirnya kita akan dapat ni lah kuasa 2 juga. Jadi atas numerator ni kuasa 2, bawah ni denominator ni pun kuasa 2, maka dia adalah improper fraction. Okey, jadi kita pun panggil dia sebagai improper fractions. Jadi untuk mana-mana soalan, dia tak bagi tahu yang ini adalah proper atau tidak. Yang kita kena faham, kita tengok dulu atas ni apa, bawah ni apa. Adakah atas ni lebih tinggi ataupun biasa sahaja? Kalau biasa, kita gunakan macam apa yang kita belajar masa topik-topik yang lepas, iaitu 1.1 sampailah 1.3. Tapi kalau contohnya tiba-tibalah keadaan dia atas ni lebih besar atau sama dengan daripada yang bawah. So automatik kita akan ringkaskan improper ni untuk ubahkan dia jadi proper. Kita kena ubahkan dia jadi proper dengan menggunakan kaedah long division. Jadi long division ni kita akan belajar hari ni. Alright. So untuk tu kita lihat contoh kita lihat contoh macam mana kita nak convert improper fractions tu kepada proper. Tak kisahlah improper ni kuasa apa sekalipun, yang penting dia adalah improper fractions, tukar kepada proper fractions. Okay, kita lihat macam mana kita nak lakukan long division. Okay, first. Kita ada soalan dia, X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Kemudian bawah ni kan, denominator ni seeloknya kalau kita kembangkan dululah. Sebabnya kita kena pastikan kita buat semakan. Kita buat semakan dulu, adakah dia kuasa macam mana? Adakah dia kuasa 2 ataupun kuasa 1? Ni kita buat semakan lah. Jadi kita pun dapat macam ni. Okey, kita dapat macam ni, atas bahagi dengan yang bawah. Jadi kan, bila kita dapat bentuk macam ni, kita tak bolehlah terus lakukan kaedah linear factor, kita tak boleh gunakan kaedah lain. Kita kena gunakan long division. Kena convert dulu. Okey, so macam mana nak convert? Okey, macam mana kita nak convert? How? Jadi kan, kita tengok balik basic apa yang kita belajar masa zaman sekolah. Pecahan ni kan. Kalau kita baca sebagai 5/4. Okey, kita baca 5/4 ni maksudnya kat sini kita faham 5 bahagi 4. Nampak tak? Kita panggil dia sebagai division. Ini division biasa division biasa. Tapi kat sini kita panggil dia long division sebabnya kita ada huruf X. Itu je beza dia. Tapi cara dia sama. Maksudnya kat sini atas bahagi dengan yang bawah lah. Okey. So jadi kan kita nak tahu partial fractions dalam bentuk apa kata? Proper fractions, kita kena gunakan long division untuk inilah atas bahagi dengan bawah numerator. Okey, numerator bahagi dengan denominator. Maksudnya atas bahagi dengan bawah. Tapi nampak macam susah sebab apa? Nanti kita lihat macam mana nak bahagi tu. Okey. So kita lihat lagi. Cara nak buat bahagi kan. Biasanya zaman sekolah kita buat macam mana? Kita contohnya kalau ada pecahan 5/4 tadi tu, kita tuliskan sebagai 5 bahagi 4. Kan? Pernah nampak tak bentuk macam ni? Dia bukannya kita gunakan radikal tapi ni adalah simbol bahagi yang kita adakan masa zaman sekolah. Kemudian kan biasanya kalau pelajar ni dia letakkan tolak 4, dia akan tolak lah, dia akan wajib tolak 4, bakinya dapat 1. So maksudnya 4 kali 1 dapat 4 lah. Yang atas ni maksudnya hasil darab. Ini hasil darab. Yang ni maksudnya baki dia lah.
Okey, ni baki. Ni zaman sekolah kita buat 4 kali 1, ni 1 4 kali 1 dapat 4. Kemudian 5 tolak 4 dapat baki. Ini contoh. Sama juga dengan numerator dengan denominator. Cara dia sangat sebiji. Kita ambil atas dulu iaitu x kuasa 2 tambah 2x tambah 3. Kita bentukkan sama je sebiji macam ni. Okey, kita bentukkan sama sebiji. Kita buatlah macam ni, dia panjang sikit sebab tu kita panggil dia long division. Ni kita panggil dia long division. Tapi cara yang sama. Dan kita bahagi dengan siapa tahu? Kita bahagi dengan denominator. So kita bahagi dengan yang bawah lah. Nampak tak? Yang ni dengan yang ni sama. Kita atas ambil bahagi bawah lah. Okey? Ni cara dia sama, cuma bentuk dia dalam bentuk orang kata pemboleh ubah. Okey, jadi kan nampak bersepah-sepah sikit, tak apalah. Jadi kita nak bahagi ni, sebenarnya apa tujuan kita? Apa kita punya tujuan? Apakah tujuan? Jadi tujuan kita bahagi ni sebenarnya kita nak hapuskan kuasa tu. Nampak tak ada kuasa 2 ni? Dekat yang numerator ni kan? Ada kuasa 2 ni, tujuan kita adalah untuk hapuskan. Untuk hapuskan hapuskan kuasa X. Sampailah dia proper. Dia mestilah sampai proper. Takkanlah kita nak hapuskan sampai kosong. Mestilah kita nak hapuskan sampai dia bentuk proper. Sebab kita kan nak convert. Kita nak convert improper menjadi proper. Jadi sekarang, ni kat sini kita lihat. Sini ada X kuasa 2. Nampak Sini ada X kuasa 2. Sini X kuasa 2. Jadi kan, cuba kita imagine. Daripada denominator X kuasa 2 ni, macam mana nak jadikan dia sama seperti numerator ni, X kuasa 2. Dia perlu kali dengan siapa? Dia perlu kali dengan apa? Dia darab dengan siapa sepatutnya untuk dapatkan X kuasa 2? Cuba teka. X kuasa 2 darab apa dapat X kuasa 2? X kuasa 2 ni dia akan darabkan dengan 1 X kuasa 2 kali dengan 1 sama dengan X kuasa 2 tu sendiri. Sebabnya kita nak pastikan denominator tu kena sama dengan numerator. Okey, kena sama, mesti sama. Jadi kan kita akan darabkan dengan 1. Ni kita bawa arrow lain lah, kasih nampak sikit. Sekejap ni kita ambil ni. Nak kalikan dengan nak jadikan dia X kuasa 2, mestilah darabkan dengan 1. Kali 1 kali 1. So letak 1 dekat atas. Dia akan gelongsor dekat atas tu. Okey, dia akan gelongsor kat atas, dia letak 1 lah. Jadi kan, bila kita kalikan dengan 1, maksudnya semua dekat denominator ni akan kali dengan 1. Okey, semua semua. Semua ni yang warna merah ni ataupun denominator ni dia akan kalikan dengan 1 sebab dia nak samakan X kuasa 2. Jadi kan, X kuasa 2 kali 1 akan dapat X kuasa 2. X kali 1 akan dapat X lah, positif X. Negatif 2 kali 1 akan dapat negatif 2. Dan kita akan tolak. Macam biasa tolak kat sini. Mesti tolak. Jadi kita akan tolak supaya X kuasa 2 ni kosong. Nampak tak dia hapus kat situ? Hapuskan kuasa X. Jadi kat sini menunjukkan bahawa long division ni boleh digunakan untuk menukarkan improper fractions kepada proper fraction. Okey, so kita teruskan dengan penolakan. X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2 akan dapat kosong. Kemudian 2X tolak dengan X akan dapat 1X. Okey, 2 tolak 1, 1 lah kan? 3 tolak negatif 2 akan dapat positif 5. Jadi ini baki dia. Okey, ni baki dia. Sekejap kita tulis kat sini. Yang ni baki, sama bentuk dia sama. Bawah ni mestilah baki. Bawah ni baki, atas ni mestilah hasil darab.
Jadi kan, kita dah bentukkan X sahaja. X tambah 5 yang baki ni. Okey, kita dapat bentukkan X tambah 5. Okey. Jadi sekarang ni, kita check. Okay, kita akan buat semakan. Check. Adakah baki lebih besar daripada, lebih besar dan sama dengan daripada denominator. Check baki ni kan X sahaja kan, dia tak ada kuasa kan. X sahaja maksudnya lebih rendah. X ni maksudnya dia tak ada kuasa. Dia sekadar X sahaja. Maksudnya dia ni dah jadi proper. Sebabnya kalau kita tuliskan balik, kita akan dapat X tambah 5 per dengan X kuasa 2 tambah X tolak 2. Maksudnya ni adalah baki ni adalah numerator yang baru. Okey, numerator baru. Sebab kita dah ubahkan apa ni improper kepada proper fractions. Jadi kena check tau. Kena check adakah baki dia dah memenuhi syarat. Adakah dia kurang daripada denominator. Kalau dia kurang, okey boleh berhenti. Tapi kalau dia lebih dan sama dengan, tak boleh. Kena buat long division sampai dia proper. Kena teruskan. Okey. Jadi benda ni dia akan stop secara automatik sampailah baki ni dah menepati syarat supaya proper fractions. Okey. Jadi sekarang ni kita dah dapat tahu jawapan dia. Kita dah dapat numerator yang baru ni. Cara susun dia macam mana? Okey, cara susun dia macam mana? Kita boleh tengok kat notes ni. Cara susun dia ni kan, dia akan ambil balik soalan tu. Dia akan tulis balik soalan tadi. X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Ni soalan balik, ambil soalan balik. Dia daripada awal, ambil daripada awal. X tambah 2. X tolak 1. Kita ubahkan dalam bentuk linear factor lah, siap-siap. Ni wajib kita ubah dalam bentuk linear factor. Wajib ubah wajib bentuk linear factor. Sebab kita ambil balik daripada soalan tu. Jadi kita akan tulis pula pecahan dia seperti hasil darab. Okey, hasil darab dia adalah nombor 1. Okey, hasil darab dia adalah nombor 1. Wajib tambah dengan baki. Tak boleh tolak mesti tambah. Wajib tambah dengan baki dia. Okey, wajib tambah dengan baki dia iaitu X tambah 5 perkan dengan denominator asal. Denominator asal ni warna hitam lah. Macam ni X tambah 2 X tolak 1. Nampak tak dia punya perubahan? Ini sahaja cara kita nak menggunakan long division. Okey, cara kita nak menggunakan long division. Pastikan kita check dulu adakah dia improper fractions. Kalau ya, tukarkan dia kepada proper fractions, gunakan long division. Dan inilah cara long division yang senang lah. Okey, yang kita boleh buat lah, senang. Jadi kan, sebenarnya kita dah settle menukarkan improper kepada proper. Dan kita jawab seperti biasalah macam apa yang kita belajar sebelum ni. Di mana kita kena orang kata ubahkan pecahan yang ni. Ini kan pecahan yang kita belajar. Ni, ambil yang belah kanan ni. Okey, ambil yang belah kanan ni. Apa yang kita nak ubah? Ingat linear factor. Linear factor Linear factor ditulis sebagai apa? Kita tulis baliklah kat sini Okey, kita tulis balik kat sini. A, pecahan A perkan dengan denominator yang pertama tambah B denominator yang kedua. Dia terus buat je, dia terus gabung, tak ada masalah. Yang X tambah 5 ni tak perlu tulis pun tak apa, biarkan. Okey, biarkan dia A campur B macam ni. Sebabnya kita tengok dulu bentuk dia apa? Bentuk apa yang kita belajar sebelum ni? Adakah bentuk dia prime kuadratik? Adakah bentuk dia linear factor?
ataupun adakah bentuk dia repeated linear factor. Jadi kita kena tengok dekat sini. Apa yang kita belajar from 1.1 sampailah 1.3. Tengok balik. Yang ni kita kena pastikan wajib bentuk apa. Bentuk ni tak semestinya linear factor. Sama juga. Apa yang kita belajar from 1.1 sampai 1.3. Sama juga. Sebab ada certain question ni, dia punya denominator ni memang asalnya dalam bentuk repeated. Ada yang macam tu. Jadi kena hati-hatilah jawab soalan. Jadi kita pun jawab macam biasa, kita kembangkan, maksudnya pindahkan jadi darab. Maksudnya yang pecahan ni, yang pecahan bawah ni, pindahkan. Pindahkan. Okey, pindahkan, dia akan darabkan dengan 1. Dia akan darabkan dengan 1, so dia akan jadi diri sendirilah. Dia akan jadi X campur 2, dia akan jadi X tolak 1, kemudian tambah dengan A, X tambah 2, X tambah 1, X tolak 1, perkan dengan denominator A, iaitu X tambah 2, kemudian campur dengan B, X tambah 2, X tolak 1, dengan denominator B iaitu X minus 1. Jadi kan, sebenarnya yang bawah ni, untuk pecahan yang pertama, dia kena darab dengan semua. Semua 1, dia kena darab dengan A, dia kena darab dengan B. Sebab kita nak hilangkan pecahan, kita pindah bahagi jadi darab. Bila kita pindah, dia kena darab dengan semua. Bukan satu sahaja, tapi semua. Semua yang ada dekat dalam sekeliling dia, kecuali diri sendiri. Okey, dia akan darab dengan semua kecuali diri sendiri. Jadi kan, darabkan je lah. 1 darab dengan denominator, dapat denominator terbalik. Cumanya A ni darab dengan ni, kita boleh potong lah. X tambah 2 boleh potong. B ni kita boleh potong X tolak 1. So apa yang tinggal tu kita salin balik. Dia memang nampak panjang, tapi sebenarnya cara ni kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi kita tuliskan kat sini X kuasa 2 tambah 2X tambah 3 samakan dengan jawapan dia lah. Okey, cukup sampai sini, baru kita gunakan kaedah jika X sama dengan berapa, maka apakah jawapan dia. Macam itulah. Dia akan ulang balik apa yang kita belajar. Jadi sebenarnya boleh je kalau pelajar ni dia nak settlekan yang ni dulu, boleh, tak ada masalah. Tapi seeloknya kalau kita terus direct kira daripada awal sampai akhir. Gabungkan terus. Jawapan dia still sama, tak ada masalah. Okey. So tak nak banyak conteng, kita kena padam yang lain. Sekejap sebab semak sangat benda ni. Apa lagi Ini padam, ni padam. Ni pun padam Okey. So kita ubahkan pastikan first kita kena ubahkan supaya dia menjadi inilah X kuasa 2. Denominator ni pastikan dia bentuk kuadratik ataupun kubik bergantung kepada ni lah soalan. Okey. Sampai sini jangan jam Sampai sini jangan jam. Sebab apa? Bila dah settle, bila kita dah potong-potong, bila kita dah hilangkan pecahan, jadi kita just cari je. Ni kita cari je linear factor Cari linear factor. Carilah linear factor, kita ada X tambah 2, kita ada X tolak 1. Jadi kita buat satu-satu dulu. Kita cuba buat X tambah 2 dulu. So apabila X tambah 2, maksudnya when X sama dengan negatif 2 lah. Sebabnya negatif 2 tambah 2 akan dapat kosong. Sebab tu kita nak buat jika X ialah negatif 2, kita just tukar simbol je lah Kalau positif 2 ni kita just ubah jadi negatif 2. Jika X ialah negatif 2, maka kita gantikan semua dengan negatif 2.
Okey, ni negatif 2 kuasa 2 tambah 2 kali negatif 2. Alamak, warna hitam pula. Okey, ni negatif 2. Negatif 2 tambah 3 samakan dengan jawapan ni akan dapat kosong tau. Jumpa je, kalau kita jumpa je perkataan X tambah 2 ni, automatik kita akan kosongkan dia. Sama juga dengan B ni. B ni pun sama, automatik akan kosong. Sebabnya kita jumpa perkataan X tambah 2. Yelah, kita kan gunakan jika X sama dengan negatif 2 kan. So, automatik dia kosong. Okey, jadi bila kosong, kita boleh potong lah. Okay, bila kosong kita boleh potong. So, tinggal A. Jadi tinggal A. X tu kita kira negatif 2 tolak 1. Jadi kita kira lah negatif 2 kuasa 2, 4. Negatif 2 kali 2, negatif 4 tambah 3. So, dia dapat 3 lah. Okay, sebab 4 tolak 4 kosong. So, dia dapat 3 sama dengan negatif 3A. A ialah negatif 1. Sebab apa 3 bahagi dengan negatif 3? Boleh je buat macam ni. So A ialah negatif 1. Tu untuk linear factor yang pertama. Okey, untuk linear factor yang pertama. Untuk linear factor yang kedua, kita jumpa X tolak 1. Tadi X tambah 2 kan? Kita ambil sebelah dia je. Kita ambil X tolak 1. Kalau negatif 1 kat dalam ni, maksudnya kita akan jadikan dia sebagai when X. Okay, when X sama dengan 1. Kita ubah simbol sahaja. Bila X tu negatif 1, bila X tolak 1, maksudnya 1 tu akan tukar simbol lah. Dia akan jadi positif. Jadi kita tekan je, kira je guna kalkulator untuk yang belah kiri ni. Kita kirakan, kita ubah nilai dalam tu, dia jadi 1. Jadi kita tekan, kita kira ni dapat berapa, and then bila jumpa je X tolak 1, sebab kita kan tengah tengok linear factor untuk 1 kan. So automatik dia akan jadi kosong. Jumpa je X tolak 1, automatik kosong. Okay, so boleh potong yang ni. Jumpa A pun ada X tolak 1 pun sama, potong. Jadi kita pun tinggal B sahaja. Okay, B. X tu tukar jadi 1 tambah 2. So kat sini kita kira macam biasa, 1 campur 2 campur 3 sama dengan 6. B 1 campur 2 adalah 3, so 3B lah. Dan cari nilai B iaitu 6 bahagi 3, B ialah 2. Okey, 6 bahagi 3 adalah 2 dan kita just masukkan sahaja dalam formula yang ada. Masukkan sahaja dalam formula ni. Masukkan balik dalam formula tadi. Tukarkan nilai A dengan B. Okey, tukarkan nilai A dan B. Negatif 1, so sini jadi negatif, dia akan jadi tolak 1. Kemudian tambah 2. Itu je lah jawapan dia. Dia sebenarnya kan, hujung ni dah senang. Okey, hujung ni sebab sama macam apa yang latihan kita buat. Cumanya kali ni, dia tak sama macam asal tau. Sebab kita gabungkan terus. Okey, kita gabungkan terus untuk dia punya soalan asal dengan denominator yang baru. Numerator yang baru. Itu yang kita nampak macam complicated sikit tu. Okay, so kita tengok balik slide ni. Nampak kat sini. Ni contoh yang tadi tu dalam apa orang kata? Dalam PDF tu, okay, yang sama je. Kita ambilkan ni use long division ni. Maksudnya kita ada baki kat bawah ni kan. Atas ni adalah hasil darab. Okay, hasil darab tu letak dulu depan. Lepas tu dia wajib tambah. Okay, wajib tambah dengan baki.
Okey, wajib tambah dengan baki perkan dengan denominator asal. Ingat denominator asal mestilah ubahkan kepada bentuk linear factor. Memang kena ubahlah. Kalau kita dulu jawab soalan, kalau kita jumpa soalan macam ni, kita akan buat apa? Kita mesti akan EQN kan? Jadi memang kena pastikan kita EQN. Okey, denominator tu pastikan paling simplify lah. Okey, denominator mestilah disimplifykan. Okey, bila kita dah simplifykan, kita note that, maksudnya kita fahamkan bahawa X tambah 5 dengan denominator ditulis sebagai A tambah B. Dan ada denominator masing-masing. So kita pecahkan kepada A tambah B. Just kita ubahkan yang ni je, depan ni je. Yang X tambah 5 ni memang dah automatic hapus. Okey, memang automatic dah tak ada pakai lagi dah. Memang dah tak guna pakai lagi. Kemudian macam mana kita nak cari tu? Gunakan kaedah biasa darab silang. Darab silang tu maksudnya denominator soalan ni darabkan dengan 1 dan darabkan dengan A, darabkan dengan B. Maksudnya darab semualah. So bila kita dah darab semua, kita potongkan yang berkenaan. Ni X tambah 2 boleh potong. Okey, yang highlight ni boleh potong. Ni pun sama boleh potong. So potongkan X tambah 2 dengan X tambah 2 dan X tolak 1 dan X tolak 1 potong saja. So tinggallah jawapan macam ni. Dan akhirnya carilah linear factor seperti biasa. Okey, linear factor tu kita carilah. Kalau X tambah 2 ni adalah linear factor yang pertama. So kita ubah simbol 2 ni jadi negatif lah. So jika X ialah negatif 2, carilah nilai dia. Manakala kalau linear factor yang seterusnya ialah X tolak 1, so tukar simbol jadi positif 1. Okey, jadi ini adalah hasil. Okey, ini adalah hasil jawapan kita. Jalan kerja dia tak panjang pun, dia ringkas. Jadi kena tengok lagi macam mana kita nak buat. Okey, tengok sekali je memang susah Jadi kita kena try buat. Okey, sekejap So kita rehat sekejap dalam dalam seminit cukup lah. Okey, kita sambung lagi untuk soalan yang kedua, example yang kedua. Jadi kan contohlah kalau kita tengah-tengah nak jawab soalan tu tiba-tiba dapat soalan ni. Jadi apa yang kita nak buat? Kita akan semak dulu. Okey, kita akan semak dulu numerator dengan denominator Kita akan semak numerator dengan denominator. Okey, cuba kalau kita bayangkan. Okey, bayangkan ke tengok pun boleh soalan ni. Dia ada X kuasa 3 dekat atas. Okey, ni kuasa 3. Kemudian kat bawah ni kita tak tahu dia kuasa apa. Tapi kalau awak congak, awak akan dapat X kuasa 2 lah kan. Jadi, untuk kita bandingkan antara atas dengan bawah, atas ni lebih tinggi daripada bawah. Dia lebih tinggi daripada bawah. Jadi, kita anggap dia sebagai improper fraction. Kita kena kenal pasti. Kena semak dulu jawapan. Semak dulu jawapan pula. Semak dulu bentuk fraction tersebut. Jangan terus jawab je sebab kadang-kadang kita tengok je kita terus cakap, oh ni linear factor ni. Okey, linear factor terus buat 1.1 punya topik. Automatik salah sebabnya kita tengok dulu kuasa dia. Lainlah kalau dia punya atas ni lebih rendah yang tu bolehlah kita guna masa 1.1 dulu kan. Okey. Jadi kan bila kita tahu dia improper fractions, kita kena gunakan long division
Kita gunakan long division. Jadi kita tulislah atas bahagi bawah. Maksudnya numerator bahagi dengan denominator. Jadi kita tulis dulu soalan dia. Okey, soalan dia adalah x kuasa 3 tambah 1. Ingat denominator ni pastikan dia kena kembangkan. Tengok je macam ni, macam mana nak bahagi kan? Ada dua kurungan ni, macam mana nak bahagi? Kena kembangkan dulu. So kena kembangkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni x kali x akan dapat x kuasa 2. Okey, x kali x dapat x kuasa 2. Kemudian dia dapat 2x tolak x, dia akan dapat 1x. Kemudian dia akan dapat negatif 2. Sama macam tadilah soalannya. Dia akan dapat denominator macam ni. Kena kembangkan Jadi kan, bila kita dah kembangkan, maksudnya baru kita boleh gunakan long division. Kalau tak kembangkan, kita akan keliru. Macam mana nak guna long division macam mana nak bahagi tu? Jadi kena kembangkan Okey. Ingat kita belajar kalau kuadratik kita tuliskan sebagai ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, ni adalah bentuk kuadratik. Manakala untuk bentuk kubik kita akan tuliskan sebagai x kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah cx tambah d. Dia ada banyak sikit. Maksudnya just tambah kuasa saja. Just macam orang kata increment kan, benda tu akan bertambah. Jadi kan, cara kita menuliskan dalam bentuk long division tu, kena tulis penuh lah. Kena tuliskan penuh macam ni. Tak boleh lah kalau kita tulis x kuasa 3 tambah 1 bahagi dengan denominator. Tak boleh kena tulis penuh. Okey, kena tulis penuh. Tak kisahlah dia kuasa 3 ke, kuasa 2 ke, mesti kena tulis penuh. Ni kalau kuasa 2. Ni kalau kuasa 3, kena tulis penuh. Okey, tulis penuh tu maksudnya bx kita tulis bx, maksudnya tak ada langsunglah nilai b tu, kita tulis kosong. Okey, ni kosong ni kita letak warna lain lah, kita letak special sikit. Warna merah kosong x kuasa 2 tambah x tambah kosong x tambah d. D adalah tambah 1. Okey, tambah 1 tu yang asal lah, maksudnya pemalar. Nombor 1 yang last sekali tu kan, ikut soalan. Okey, nombor 1 ni adalah D sebenarnya. Sebab dia adalah pemalar yang tanpa huruf. Kan? Nombor 1 ni mana ada huruf X. So, automatik dia ni pemalar. Jadi kita kena tulis penuh. Just tambah kosong je lah kat tengah-tengah ni. Okey, baru bahagikan dengan denominator. Kita guna warna lain. Apa-apa lah. Okey, denominator ni adalah x kuasa 2 tambah x tolak 2. Jadi, sekarang ni kita nak hapuskan kuasa tertinggi kita iaitu kuasa 3. Okey, kita nak hapuskan kuasa tertinggi kita iaitu 3. Macam mana? Macam mana x kuasa 2 ni nak jadikan x kuasa 3? Darab dengan siapa? Dia akan darab dengan siapa? X. Okey, dia akan darabkan dengan X. Dia akan kali dengan X, so dia akan darab dengan X. So X tu akan gelongso letak kat depan. Dia akan gelongso macam yang gelongso kat situ, X lah jadinya. Okey. So sekarang ni bila dia darabkan dengan X, bila dia darabkan dengan nilai X tu, dia pastikan semua denominator ni kena darabkan dengan X. Kena darabkan dengan X. So X kuasa 2 darab X akan dapat X kuasa 3. X kuasa 2 darab dengan X sahaja, dia akan dapat X kuasa 3 lah. Kemudian X biasa, X tunggal ni darabkan dengan X, dia akan dapat X kuasa
2. Negatif 2 darab dengan X akan dapat negatif 2X. Nampak tak? Dia kena kali dengan X. Sebab kita ikutlah apa yang kita buat tadi. Apa yang hasil darab tadi. Kita kena follow. Okey, kena follow. Dan satu ni pula. Dan pemala dia tak adalah kosong lah. Kosong tambah kosong. Macam tu lah. Memang dah tak ada langsung. Dan wajib tolak. Okey, wajib tolak atas tolak bawah. X kuasa 3 tolak X kuasa 3 akan dapat kosong. Kemudian X kuasa 2 tolak, kosong. Kosong nilai kosong ni. Ni nilai dia 1. Okey, nilai 1 dengan kosong lain Kosong tolak 1 akan dapat negatif 1. Maksudnya negatif X. Okey, kosong tolak 1 akan dapat negatif 1. Jadi kita tuliskan sebagai negatif X. Okey, kena ingat yang tu. Kemudian apa lagi? Kosong tolak dengan negatif 2. Okey, kosong ni tolak negatif 2, dia akan dapat positif 2X. Kena tekan kalkulator lah, ambil nombor dia sahaja. Kosong tolak 2 dapat berapa, and then salin baliklah X tu. Sama macam tadi, ambil nombor dia, kosong tolak 1 akan dapat negatif 1. 1 tolak kosong dapat 1 lah positif. So dia jadi macam ni. Negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Ini adalah baki. Dia panjang sikit lah. Okay, dia panjang sikit. Okay. And then apabila kita dah dapat ni, kita check. Okay, kita check check dulu. Adakah dia improper fraction ataupun adakah dia telah jadi proper fractions. Kita bandingkanlah X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Adakah dia proper ataupun dia improper? Okey, dia adalah improper sebab X kuasa 2 sama kuasa. Jadi bila dia improper fraction, kita kena sambungkan long division kita ni. Kita kena teruskan dengan long division. Jadi macam mana nak buat? Kita kena teruskanlah. Kita kena teruskan main gelongsor ni. Macam mana X kuasa 2 ni nak jadikan negatif X kuasa 2? Dia kena darab dengan apa? Macam mana dia nak jadikan X kuasa 2 menjadi negatif X kuasa 2? Dia darab dengan siapa? Darab dengan negatif. Tapi ingat negatif tu kena ada nombor. Jadi kita kena darabkan dengan negatif 1. Tak bolehlah kita kata negatif saja. Kena darabkan dengan negatif 1. 1 ni macam sebagai identiti lah. Okay, identiti diri sendiri. Jadi kita pun tulis negatif 1. Sambungkan je. Sambungkan je dia punya hasil darab ni. Tulis kat sebelah dia lah. Jadi X kuasa 2 dia akan tukar simbol. Dia akan jadi negatif X kuasa 2. Manakala X ni positif, dia akan jadi negatif X. Negatif 2 akan jadi positif 2. Okey, jadi gunakan simbol tolak macam tadi. Okey, gunakan simbol tolak macam tadi. Dan kita akan kira lah. Negatif 1 tolak negatif 1. Tekanlah kalkulator. Negatif 1 tolak negatif 1. Dapat kosong. Maksudnya kat sini kita dah hapuskan dia lah. Okey, kosong. Kemudian 2 tolak negatif 1. 2 tolak negatif 1 maksudnya 2 tambah 1 lah. 2 tambah 1, 3. Okey, 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. Okey, 1 tolak 2 dapat negatif 1. Tekan je kalkulator.
1 tolak negatif, 1 tolak 2 dapat negatif 1 Dan kita gariskan. Gariskan kat sini. Adakah dia proper? Adakah dia proper 3x ni? X ni lebih kecil daripada x kuasa 2. Maka ini adalah proper. Okey, ini adalah proper. Proper apa? Proper fraction lah. Okey. Jadi, kita akan kita dah dapat cara guna long division. Cara guna long division adalah macam ni. Atas ni adalah hasil darab. Okey, ni adalah Ni adalah hasil darab. Kemudian bawah ni adalah baki. Okey. Jadi kita tulis balik soalan asal. Okey, tulis balik soalan asal. X kuasa 3 tambah 1 perkan dengan linear faktor yang asal, iaitu X tolak 1, X tambah 2. Ni ambil balik daripada soalan. Okey. Lepas tu nak tulis apa? Dah tulis soalan Ni dah tulis soalan. Ni soalan Ni soalan. Kemudian yang ni tuliskan hasil darab. Okey, ni tuliskan hasil darab. Ni tulis hasil darab dia. Apa hasil darab dia? Hasil darab dia ialah X tambah X tambah pula. Hasil darab dia adalah X tolak 1 Kita buat warna biru supaya dapat asingkan dia. And then baki. Kita tuliskan baki, kita kena plus kena tambah ni baki. So baki dia adalah 3x tolak 1 dan ingat denominator untuk baki ni mestilah yang asal. Yang asal denominator asal iaitu x tolak 1 x tambah 2. Oops. Okey. Kemudian kita pecahkanlah yang baki ni. Kita usik yang baki sahaja. Kita usik yang belah kanan sekali ni. Kita check. Dia dalam bentuk linear factor ni macam 1.1 yang kita belajar. Kita belajar 1.1 kan? Linear factor. Jadi kita ubahkan kepada A campur B je lah. Kita ubahkan jadi A perkan dengan X tolak 1 tambah B perkan dengan X tambah 2. Kita just aplikasikan balik apa yang kita belajar. Dan seterusnya kita darab lah. Ingat kita nak darab macam mana? Bawah ni darabkan dengan semua kecuali diri sendiri. Dia akan darab dengan semua lah kecuali diri sendiri. Okey, so X tolak 1 dia akan darabkan dengan X tolak 1 X tambah 2. Diingatkan balik, X tolak 1 darab dengan X tolak 1 akan dapat X tolak 1 kuasa 2. Sebab dia sama, dia repeated, dia ulangan. Kemudian kita ada X tambah 2. Sebab tu kita tuliskan X tolak 1 kuasa 2. Boleh je kalau kita nak kembangkan macam ni. Siapa yang tulis macam ni boleh X tolak 1, X tolak 1, X tambah 2. Tapi panjanglah nak menulis. Darat ke? So better kalau nampak sama, automatik kuasa 2. Mana-mana boleh Kemudian kita darabkan dengan A. So A ni dia akan darabkan dengan
X tolak 1, X tambah 2. Okey, ambil balik denominator asal, iaitu X tolak 1. Kemudian campurkan dengan B. Tulis balik denominator ni. X tolak 1, X tambah 2. Dan denominator asal dia lah. Okey, kita boleh potong mana yang berkenaan. Potonglah X tolak 1 dengan X tambah 2. Okey, jadi bila dah potong, macam biasalah kita salin balik. Okey, bila dah potong tu, salin je balik macam biasa. Dan kita akan kira macam biasalah. When X sama dengan apa, dan carilah nilai apa. Okey, ni cara kita nak potong-potong, cara kita nak gunakan long division dan sebagainya. Cuma asalnya long division je lah yang nampak complicated sikit. Yang penting tahulah denominator ni nak darab dengan apa supaya dia sama dengan kuasa tertinggi. Kita aim kuasa tertinggi dulu untuk hapuskan. Okey, mesti aim kuasa tertinggi. Sampai dia proper sampai dia proper. Okey. So kat sini linear factor yang kita jumpa adalah linear factor, cari linear factor Cari linear factor. Kita jumpa ni. Ada dua lah, ada dua linear factor So kita gunakan when X sama dengan 1. Ingat negatif 1 jadikan 1 sebab X tolak 1 kan. So kalau tolak 1 ni jadikan dia positif 1. Bila X tu jumpa je X tolak 1 ni automatik kosong. Okey, jumpa je X tolak 1 ni automatik kosong. Kosong darab kosong akan habis jumpa je X tolak 1 dekat sini, dekat B ni pun kosong. So habis. Jadi tinggal A. Tinggal A kita kira. X kuasa 3 tambah 1. X ni tukarlah. X tu tukar jadi 1 kuasa 3. Okey, sama dengan A 1 tambah 2. So 2 sama dengan 3A. A ialah 2/3. Dapat dalam bentuk pecahan lah. Tak semestinya dalam bentuk biasa. Kadang-kadang dalam bentuk pecahan pun boleh jadi. Next, kita tengok pula untuk X tambah 2. Okey, X tambah 2 ni adalah linear factor yang seterusnya. Jadi, bila tambah 2, positif 2 jadikan dia negatif 2. Ikut linear factor sahaja. Kemudian, tukarkan dia sahaja dalam kurungan negatif 2 kali negatif 2 kuasa 3. Okey, tambah 1 samakan dengan jumpa je jumpa je X tambah 2 ni automatik kosong boleh potong. Jumpa je X tambah 2 ni kosong, boleh potong. So kosong darab dengan something akan dapat kosong. So tinggal B sahaja tinggal B sahaja. So kita pun tulis B negatif 2 negatif 2 tolak 1 jadi kita dapat negatif 7 sama dengan negatif 3B. Diingatkan balik, bila nak tekan kalkulator, kena buat kurungan. Negatif 2 kuasa 3. Dapat negatif 8 tambah 1. Dapatlah negatif 7. Okey. So, apabila dah dapat negatif 7, kita tekan je lah kalkulator cari je nilai dia.
Dan seterusnya negatif 2 tolak 1 akan dapat negatif 3. So tekanlah negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Jadilah macam ni. Negatif 7 sama dengan negatif 3B. Carilah nilai B. Okay, negatif 7 per negatif 3. So negatif dengan negatif ni jadi positif. Okay, so A adalah 2/3 manakala B adalah 7/3. Masukkan dalam rumus. Okay, ini adalah rumus dia, masukkan sahaja. Ni, ambil ni, letak sahaja. Okay, kita ambil warna merah. A ialah 2/3, B ialah 7/3. Nampak tak? Cara dia sama macam apa yang kita dah pelajari dulu, cuma ingat cuma ingat di sini ada sedikit penambahan tanpa pecahan. Yang ni bukan pecahan, so biarkan sahaja. Jangan pelik. Kenapa ada benda pelik kat tepi ni? Jangan macam tu. Sebab ni kita dah tukarkan dalam bentuk proper fraction. Okey, dalam bentuk proper fraction. Yalah, sebabnya kan kalau kita tukarkan 5/4, dia akan tuliskan sebagai sesuatu. Okey, kalau kita tuliskan 5/4 ni, dia akan tuliskan 1/4. Maksudnya 1/4. Dia nak ubahkan supaya nampak proper. Jadi, macam ni lah bentuk proper. Oops. Macam ni lah bentuk proper. Tapi ingat, nilai dia masih lagi belum proper. Nilai dia adalah improper. Okey, yang penting fahamkan. Yang hari ni kita nak belajar ni, okey, kena fahamkan macam mana kita nak gunakan long division. Kalau faham gunakan long division, maksudnya kita dah boleh lakukan improper fraction kepada proper. Okey, ini yang penting. Okey, so kita kena padam mana yang tak berkenaan. Okey, so ada lagi setengah jam. Rehat jap seminit sebab kita nak try buat satu latihan tanpa tengok nota. Jadi kita boleh try sama-sama lah. Okay, rehat dulu seminit. Okay, so kita sambung. Okay, sekejap Okay, kita lihat soalan seterusnya. Ni terus masuk soalan Okay, kita ambil soalan yang nampak macam soalan ni kita baca. Tengok kat sini. Dia dah bagi dalam bentuk kuadratik. Okay, dia dah bagi dalam bentuk kuadratik tau. Jadi, kita kena terus je buat long division. Okay, terus buat long division sebab tak perlu nak bentukkan linear factor. Ni terus buatlah. Manakala yang ni, dalam bentuk apa orang kata? Dalam bentuk linear factor ni kita kena kembangkan dulu. Okey, kita kena kembangkan dulu supaya dia jadi dalam bentuk kuadratik. Tengok example 1 example 1 ni pun dia bagi linear factor ni, dia ubah dulu jadi kuadratik. Dia ubah dulu So kalau jumpa yang macam soalan 2 ni, automatik ubah dulu bawah ni. Kasih dia jelas sikit. Macam soalan 1 ni dia dah jelas dia boleh direct sahaja. So bagi saya soalan nombor 1 ni boleh buat kot. Cuma soalan nombor 2 ni mungkin nampak complicated. Yang ni boleh rujuk pada example 1. Kita tengok yang nampak susah sikit Inilah nombor 4. Macam susah je. Kita ambil nombor 4.
Ni nombor 4 kita tengok macam mana nak buat nombor 4 ni. Okay, so kita nampak kat sini dia repeated ni repeated. Kita check dulu. Ni repeated. So bila repeated, kita kena kembangkan dia menjadi kuadratik ataupun apa-apa sekalipun. Sebab kita nak kasih dia cantik dulu bentuknya. Ni x kuasa 3 tambah x tambah 1. Ni repeated ni kita tuliskan dia sebagai x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Kita dah kembangkan lah. Ingat x tambah 1, x tambah 1. X kali x dapat x kuasa 2. Kemudian x kali 1 akan dapat x. X kali 1 pun akan dapat x. So x campur x akan dapat 2x lah. 1 kali 1 akan dapat 1. So dia akan jadi x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okay, ni jangan tanyalah macam mana nak buat. Sebenarnya kita boleh je congak. Nak congak tu nanti makan masa pula. Tak apa. So terus gunakan semakkan adakah numerator ni lebih besar daripada denominator? Kalau tak, dia adalah proper. Kalau ya, dia adalah improper. Macam mana saya cakap tadi? Kalau dia lebih besar, dia adalah improper. Kalau dia lebih kecil, dia adalah proper biasa sahaja. Jadi kalau dia besar, automatik kena gunakan long division. Okay, long division. So buatlah long division. Ingat kita kena tulis penuh. X kuasa 3 tambah X kuasa 2. Ingat X kuasa 2 ni kosong. Tambah X tambah 1. Kena tulis penuh Kalau tak ada, jangan tak ada. Pastikan kosong. Tulis kosong macam ni Kemudian X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Oops, tak muat. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okay, ni nak gelongsorkan dia. X kuasa 2 nak jadikan dia X kuasa 3 kena darabkan dengan X. Okay, kena gelongsorkan X ni letak depan. Jadi X kuasa 2 darab dengan X akan dapat X kuasa 3. Oops, guna warna lain lah. Okay, X kuasa 2 darab X akan dapat X kuasa 3. 2X kali dengan X akan dapat 2X kuasa 2. 1 kali X akan dapat X. Dan kosong tak ada apa-apa kat sini. Dan sekarang kita akan gunakan operasi tolak. Wajib tolak carilah jawapan atas tolak bawah. Maksudnya X kuasa 3 tolak dengan bawah. Dia akan tolak kosong. Okay, seterusnya carilah. Tekan kalkulator. Okay, kosong tolak 2 dapat negatif 2. Okay, X tolak X kosong. 1 tolak kosong 1. Dia jadilah negatif Dia jadilah negatif 2X kuasa 2 tambah kosong X. Kita tulislah juga tambah kosong X tambah 1. Okay. Sampai sini nampak tak flow dia? Nampak jadi adakah semakkan kita buat, adakah dia proper ataupun masih lagi improper? Masih improper. Masih lagi improper sebabnya X tu sama kuasa. Jadi kita kena teruskan dengan long division. Gelongsor lagi dengan something. Macam mana nak pastikan X kuasa 2 dengan 2X kuasa 2 ni? Macam mana nak samakan dia? Kena kali dengan berapa? Kali dengan 2. Tapi ingat ni ada tolak. So, kali dengan negatif 2. Dia nak sama betul-betul sama, serupa. Kalau ada tolak kena kali dengan negatif. Kalau
tak ada, tak payahlah. Macam tu. Okay, next. Kita pun akan tolak 2 X. Samakan dia lah. Okay, samakan dia terus. Boleh kalau kita nak kali dengan 2, tapi nanti kita kena ubah simbol plus. Itu yang masalah dia kan. Okay, tak apa. So, teruskan lagi. X kuasa 2 kali dengan negatif 2, dia akan dapat negatif 2X. 2X kali dengan negatif 2, dia akan dapat apa? 2 kali negatif 2, dia akan dapat negatif 4. Letaklah X tu. Okay. 1 kali negatif 2 akan dapat negatif 2. Okay, kiralah jawapan. Ni negatif 2, tekanlah kalkulator. Tak tahu, tekan kalkulator. Negatif 2 tolak negatif 2. Dapat kosong. Okay, kosong. Kosong tolak negatif 4. Ingat kena tekan kosong tolak negatif 4. So dapat positif Okay, 1 tolak negatif 2 akan dapat 3 positif. Okay, 1 tolak negatif 2. Dapatlah positif 3. Jadi kan, apabila telah melakukan semakan, maka ini adalah proper. Okay, dia dah jadi proper lah, settle. Maksudnya dah correct. Tak perlu nak sambung lagi Jadi apakah langkah seterusnya? Kena ingatlah langkah seterusnya. Sekejap Okey. Langkah seterusnya salin soalan. Kita buat lagi sekali macam tadi. Salin soalan. Okey, apakah soalan dia? Ambil soalan asal. X kuasa 3 tambah X tambah 1 perkan dengan repeated linear factors. X tambah 1 kuasa 2. Macam inilah. Samakan dengan apa ni? Apa? Samakan dengan something. Hasil darab Samakan dengan hasil darab. So hasil darab ni yang warna biru lah. X tolak 2 ni. Okay, X tolak 2 ni. Kemudian tambah wajib tambah dengan baki. Okey, wajib tambah dengan baki. 4x tambah 3. Tapi ingat denominator dia mestilah sama macam soalan, iaitu x tambah 1 kuasa 2. Okey, repeated linear factors. Tapi kena ingatlah repeated ni sometimes adakah kalau kita EQN tu tapi memang repeated lah kan. Okey. So memang repeated lah. Okey, memang repeated. So apakah rumus repeated yang kita boleh gunakan untuk kita extract benda ni? Okey, untuk kita kembangkan. Jadi kita kena tengok balik slide 1.3. Dia macam mana slide 1.3 tu? Okey, sekejap kita salin balik sekejap ni. X tolak 2. Okey. Yang ni kita nak kembangkan macam mana? How? Kalau kuasa 2, kalau repeated, dia akan increment dia akan increment apa orang kata fractions tu. First dia akan buat A dulu. Dia akan buat A dulu perkan dengan denominator asal, iaitu X tambah 1. Tapi ingat, dia akan increment satu persatu dulu. Dia akan start dengan kuasa 1. Okey, dia akan start dengan kuasa 1. Kemudian dia akan tambahkan dengan seterusnya. X tambah 1 juga, denominator yang sama. Tapi kuasa dia akan bertambah 1. Dia akan increment, maksudnya bertambah dan seterusnya. Kalau dia kuasa 3, kena teruskan dengan pecahan seterusnya. Tapi sebabkan dia sampai kuasa 2 je kan. Jadi stop lah. Jadi ini adalah bentuk bagi repeated. Okey, bentuk bagi repeated untuk yang baki sahaja. Okey, untuk baki sahaja yang kita extractkan.
Yang lain jangan usik. Jadi kan, cara dia sama je macam tadi. Cuma cara ni adalah repeated sahaja. Kalau prime quadratic factors, gunalah bx tambah c punya fraction kan. Tapi ini bukannya prime. Ini adalah repeated. So hati-hati jangan tercampur. Okay, dan kita kemaskan. Kita pindahkan dia jadi darab. Ni dia akan jadi darab kan. So x tolak 2 yang asal, dia akan darabkan dengan x tambah 1 kuasa 2. Kan? Nampak tak dia darabkan yang denominator dengan yang semua. Dia akan darabkan dengan A dengan B sekali. Okay, so campur dengan A. X tambah 1 kuasa 2. Rasanya ni nampak macam susah tapi sebenarnya ringkas di jalan kerja dia. Okay, kita tulis baliklah yang apa ni denominator yang asal contohnya macam ni. Kita just darab sahaja. Bawah ni darabkan dengan x tolak 2, dia just rapatkan sahaja. Tak perlu nak kembangkan rapatkan sahaja. Kemudian dengan A pun sama, rapatkan dengan atas jangan rapatkan dengan bawah, rapatkan dengan atas dia sahaja. Dan seterusnya dengan B lah. Sama. Kemudian potong. X tambah 1 dengan yang atas ni potong 1 je lah. Jangan potong semua potong 1 sahaja. Ikut kuasa dia. Jadi kalau yang B ni, dua-dua atas bawah ni sama kuasa 2. Jadi kita boleh potong semualah. Cuma yang A ni dia bukannya dua-dua kuasa 2. Satu kuasa 2, satu lagi bukan. Jadi potong ikut kesesuaian. Okey, akhir sekali baru salin. Okey, cukuplah macam ni. Okey, maksudnya kita just lepas potong tu, kita just salin balik saja yang tinggal. Jadi tinggal ni je lah sikit Okey. Lepas tu cari linear factor macam biasa, cari linear factor yang ada dekat antara A dengan B sahaja. Kalau B tak ada, kita ambil yang dekat dengan A lah. Okey, so linear factor dia X tambah 1. Jadi X-nya adalah negatif 1. Terbalikkan simbol sahaja. When X negatif 1. So apakah jawapan dia? Jadi yang ni automatik kosong bila kita jumpa X sama dengan 1 ataupun X sama dengan negatif 1 ni, bila X negatif 1, so yang linear factor yang asal ni automatik akan jadi kosong. So boleh hilangkan lah, boleh hapuskan. Sama juga dengan yang tengah-tengah ni, dia akan jadi kosong. So kosong darab dengan something akan dapat kosong. Habis habis. Jadi kita boleh tuliskan dekat sini negatif 1 kuasa 3 tambah negatif 1 tambah 1 samakan dengan B. Terus jawapan B. Okay, so jawapan dia adalah, tekanlah kalkulator. Okay, tekan kalkulator, negatif 1, buka kurungan, negatif 1 kuasa 3. Ingat, negatif 1 kuasa 3 dapat negatif 1 tolak 1 tambah 1. Dapatlah negatif 1 balik. So B ialah negatif 1.
Okey, pendek je jalan kerja dia. Okey, disebabkan kita dah settle untuk linear factors, kalau perasan kan, nilai linear factors tu kita just cari je apabila A tu ada linear factor. Tapi masalahnya sekarang, B dia ni tak ada linear factor. Jadi apa yang kita nak guna? Kan? Kita mesti tertanya-tanya. Kalau B tak ada linear factor, macam mana kita nak cari nilai A? Kan? So kita gunakan kaedah find constants. Sebab B ialah constants. Okay, equating constants. Constant tu adalah pemalar. Maksudnya yang tak ada huruf. Yang tak ada huruf, yang tak ada linear factor, yang kosong sahaja. Hanya sekadar B sahaja. Itulah constants. Okay, jadi kita tengok. Kita tengok kat sini. Macam mana nak kira constants. Ni satu. Satu ni adalah constants. Okay, satu adalah constants. Ni kena darab lah. Okay, ni kena darab. Dia akan jadi X kuasa 2 tambah X 2X tambah 1. Kemudian kembangkan lagi dengan yang ni. Dia jadi lebih complicated. So benda ni akan melibatkan sedikit jalan kerja lah. Okay, so kena buat satu-satu. X tolak 2. X tambah 1 kuasa 2 ni kena cari. So kembangkan dia akan jadi X tolak 2. Dia akan jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okay, ni kita just kembangkan sahaja. So macam mana nak buat? Since dia dah jadi susah kan. Okay, kalau kita equate constants, kita boleh dapatkan A tak? Susah pula kan? Sekejap. Kalau nak guna equate constant ni macam susah, jadi kita try guna cara lain. Ada kaedah lain tak? Rasanya ada AX. Equating X. Equating coefficient of X. Try kita cari satu-satu. So ni ada AX. B ni B sahaja tak boleh. So kita nak ambil yang X sahaja. Equating coefficient of X. Cuma yang ni kan sama je, kita kena kembangkan. Jadi benda ni kalau X kuasa 2, okay, dia akan jadi X kuasa 2 tu bukan X dia adalah lebih tinggi daripada tu. Kemudian dia akan darab lagi dengan X, dia akan jadi X kuasa 3. So benda ni memang tak boleh pakai. Okay, benda ni memang tak boleh pakai lah sebabnya dia terlalu tinggi sangat kuasa. Yang kita nak bandingkan tu adalah X sahaja. Jadi kalau kita try buat lah X tolak 2, X tambah 1 ni kita kembangkan sekalipun, dia akan dapat macam ni. Okay, dia akan dapat macam ni. Kemudian kita darab lagi dalam ni. Lagilah dia, orang kata lagi besar. Kan? Orang kata lagi, lagi besar. Tapi ada lagi satu kat sini. Negatif 2 kali dengan negatif 2 kali dengan 2. Dia dapat negatif 4x. Ni boleh gunalah. So kena cari satu-satu. Memang dalam betul soalan dia. So kena try cari satu-satu. Jumpa juga kat sini. Negatif 4. Okay, dia tak semua kita boleh jumpa kat sini. Dan kita jumpa lagi satu X. So kena darab satu-satu. Memang kena check. X kali X kuasa 2 tak boleh. X kali dengan 2X tak boleh. X kali dengan 1 boleh. Kemudian negatif 2 kali dengan X kuasa 2 tak boleh. Negatif 2 kali dengan 2X boleh. Jadi nak check satu-satu tu macam mana agak-agak. Dia macam ni X kali dengan X kuasa 2 tak boleh sebab tinggi. Kemudian X kali dengan 2X tak boleh sebab tinggi juga. Kemudian X kali dengan 1 keluarkan X. Keluarkan boleh lah sebab kita nak equating X. Negatif 2 kali dengan X kuasa 2 tak boleh sebab X tu kuasa 2 terlalu tinggi. Sama juga. Kalau kita check yang seterusnya boleh lah kan. Negatif 2 kali 2 dapat negatif 4X. Dia jadi macam ni. So X sahaja boleh lah. Tapi next negatif 2 kali dengan 1 tak boleh sebabnya negatif 2 kali 1 dapat negatif 2. So tak nak.
So kita dapat ni lah X tolak 4X. Okay, kita dapat yang ni, kita gabungkan terus. Kita gabungkan terus, equating coefficient of X. Ni jadi susah betul sebab dia kena kembangkan. So kita kena equating coefficient of X saja. Pemboleh ubah X saja kita nak bandingkan. So X sama dengan X tolak 4X. Warna biru X sama dengan X tolak 4X tambah AX. Ni A kali X dapat AX Ni A kali X dapat AX. Jadi kita kira lah nombor-nombor dia. 1 sama dengan 1 tolak 4 tambah A. Okey, buang X sahaja. Kemudian cari nilai dia. A sama dengan 1 tolak 1 tambah 4. A sama dengan 4. Okey, A sama dengan 4. Okey, jadi pindah-pindah ni pun pening-pening juga nak kena kira. Positif 1 pindah kiri jadi negatif. Negatif 4 pindah kiri jadi positif. Akhirnya dapatlah A sama dengan 4. Sebab 1 tolak 1 kosong. So tinggal 4 je lah. Ni kena kira sendiri. Baru boleh bentuk. Dia jadi complicated kan. Okay, sekejap ambil balik yang ni bentuk dia dan tulis balik. Oops. Okey, jadi A dia adalah 4, tulis 4. B ialah negatif 1, tuliskan tolak 1 Dia jadi macam ni nampak dia punya kesusahan. Sebab apa tajuk ni susah? Dia akan jadi susah apabila denominator dia dalam bentuk repeated. Kalau denominator dia dalam bentuk linear factor, senanglah. Tapi kalau dia punya bentuk repeated, dia jadi macam ni, jadi complicated. Kena kembangkan satu-satu. Okey, nak kembangkan satu-satu ni lah yang sakit kan. So nak tak nak kena try buat. Okey, ni sekejap kalau siapa nak screenshot, boleh screenshot. Bolehlah menjadikan jawapan Oops, keluar. Ya. Sekejap, start kat atas ni. Okey, screenshot kalau nak. Okey, next. Bawah ni. Screenshot kalau nak. Okay, so itu je lah dia punya jalan kerja. Dia first senang sampai kat sini equating coefficient yang payah. Yang ni kita kena bijak lah sama ada kita nak guna coefficient of X ataupun pemalar. Yang penting kita kena kembangkan. Yang ni kena kembangkan yang sakit. Sebab dia terlalu besar. Okay, tapi jawapan dia adalah macam ni. Alright, tapi tak apa. Yang ni kita boleh just anggap ni sebagai latihan. Sebagai latihan yang 1.3 kan, repeated tu. Cumanya sekarang ni yang kita nak tekankan adalah long division. Sebab long division ni penting sangat-sangat. Sebab kita tak belajar long division zaman sekolah. Kita belajar division biasa sahaja. Yang penting hari ni fahamkan apa itu long division. Dapat je proper, automatic. Lengkaplah jawapan. Maksudnya, bukan jawapan lah. Maksudnya at least dapatlah step dia Okay, ada apa-apa nak tanya tak berkenaan dengan long division? Ya, faham. Okay, kalau long division okey bagus sebab yang tu yang penting Okay, jadi itu sajalah yang kita nak kelaskan hari ini sebab hari ini pun hari terakhir. Jadi ada sedikit soalan-soalan yang ada dekat sini dan siapa rajin buatlah untuk kukuhkan lagi kefahaman. Kalau tak buat memang rasa macam blur je. Tak apa. Lagi satu, untuk jawapan, okey. Sekejap Google Drive.
Mana jawapan dia? Okey ni. Okey, dekat sini, dekat link Google dah nanti saya bagi. Semua ni ada soalan daripada part 1 sampailah part 4. Okey, jawapan untuk part 3 dah diuploadkan. Jadi siapa yang tak reti buat tu boleh rujuk jawapan kat sinilah. Ada disertakan dengan jalan kerja. Jadi boleh rujuk kat sini. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya untuk mana-mana soalan. Okey, jadi tolong lengkapkan dan insya-Allah bolehlah buat Kalau lengkap kan, maksudnya okey lah, lebih faham. Untuk part 4 punya jawapan minggu depan baru upload. Okay, itu saja. So, kalau ada tak apa-apa, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.